Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Minda Sehat TV Haluan. InsyaAllah tuan-tuan yang berada di sana, sama-sama kita manfaatkan masa kita dan juga kita punya minda telinga kita dan juga hati kita untuk sama-sama kita berkongsi ilmu dalam Minda Sehat kali ini. InsyaAllah. Ya. Baiklah, apa yang saya akan bawakan untuk hari ini? Ya, saya akan bawakan satu tajuk atau topik yang berkaitan dengan kita tapi mungkin kita tak sengaja ataupun mungkin kita terlepas pandang. Apa dia? Konflik. K-O-N-F-L-I-K-S. Konflik. Konflik ini ialah satu keadaan ataupun perilaku yang bertentangan. Contohnya kita nak A tapi dapat B. Ya? Kalau contoh kita rasa kita nak putih tapi kita dapat hitam. Kita nak rasa gembira hari ini, rupanya kita dapat duka hari ini. Jadi itulah yang pertentangan, itulah yang akan menyebabkan kita berkonflik dalam diri kita dan sebagainya. Dan jenis-jenis konflik itu berbagai-bagai. Mungkin ada konflik secara individu, iaitu mungkin individu A dengan individu B atau sebagainya, ya, ataupun konflik dalam organisasi, ya. Dalam satu kumpulan tu ada berkonflik melalui kumpulan-kumpulan ataupun sebahagian daripada staf-staf dan sebagainya, ataupun konflik dalam rumah tangga, ya, konflik dalam organisasi, dalam negara dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun sedang berkonflik di setiap masa, di mana-mana jua selagi kita ni bernama manusia. Sebab tu Allah SWT kata manusia ni dijadikan kat muka bumi ini bukan saja untuk nak beribadah pada Allah SWT, tapi juga kadang-kadang manusia ni sangat kejam ataupun sangat zalim. Kerana apa? Sentiasa bersisi pendapat dan juga sentiasa ada konflik dalam diri dia, ya? Antara lain maksud atau definisi konflik yang dikemukakan oleh Pickering, seorang ahli psikososial tahun 2001, menjelaskan tentang konflik menurut pandangan Pickering ini ada satu keadaan dan perilaku yang bertentangan, ya? Manakala saya tertarik dengan seorang pendapat dari ahli psikologi sosial ni, iaitu menurut Zain antara tahun 2001 kajiannya, yang menyatakan bahawa konflik itu terbagi pada 4. Pertama ialah dari segi adanya pertandingan, perdebatan yang nantinya ada kalah dan menang. Kan? Menarik kan? Itu pertama. Yang keduanya, konflik ini ialah ketidaksetujuan terhadap sesuatu, persepsi ke ataupun pendapat ke ataupun apa saja yang menyebabkan ketidakkesetujuan antara A dengan B ataupun antara grup dengan grup dan sebagainya, ya. Yang ketiga menurut Zain ni ialah perjuangan. Bila sebut tentang perjuangan ni ialah adanya pertelingkahan, peperangan, macam sekarang ni ada Rusia dengan Ukraine, kan. Itu berlakunya konflik, ya, konflik. Dan juga mungkin kontroversi antara sesuatu pandangan dan sebagainya. Dan yang keempatnya menurut Zain ini ialah keadaan yang ketidakstabilan. Bila sebut tentang keadaan ketidakstabilan ni berlaku kerana adanya sesuatu yang tidak dipersetujui, mungkin matlamatnya, visi misi ni tidak jelas dan sebagainya, menyebabkan apa? Ketidakstabilan. Dan kemudian ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju, ada yang majoriti bersetuju, ada yang minoriti bersetuju, ada pro dan con dan sebagainya, maka wujudlah konflik dalam diri, ya. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan fokuskan rupa-rupanya mungkin kita terlepas pandang dalam diri kita pun ada konflik. Tuan-tuan dan puan, jadi apakah 5 jenis konflik yang ada dalam diri kita? Mari kita kupas hari ini. Yang pertama, konflik dalam diri kita yang selalu berlaku ialah sikap membanding-bandingkan diri yang sangat menebal dalam diri kita, ya. Kenapa kita suka ataupun kenapa manusia tu suka membanding-bandingkan sesuatu atau membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun dengan apa saja? Kerana pertama ada rasa tidak puas hati, tuan-tuan dan puan, ya. Rasa tak cukup dengan apa yang ada. Ada kereta kecil nak kereta yang besar, ya. Ada motor nak motor yang besar pula. Ada rumah kecil, ada 3 bilik, ada nak buat rumah yang 4 bilik dan sebagainya. So, rasa ketidakpuasan hati ini sentiasa meluap-luap dan mungkin menyebabkan konflik dalam diri dia. Konflik kerana apa? Ketidakpuasan atau rasa tidak puas hati yang ingin memenuhi kehendak-kehendak dalam diri dia, ya. Yang kedua, yang seterusnya, kenapa sikap membandingkan diri berlaku kerana ada sifat cemburu. Maksudnya
bila melihat sesuatu ataupun seseorang itu, dia rasa kenapa saya tak dapat macam tu kan, kenapa saya tak dapat macam ni. So rasa cemburu, rasa ingin memiliki itu yang menebal menyebabkan akan timbulnya keadaan konflik dalam diri. Kemudian cara nak menilai, cara menilai itu juga menyebabkan perbandingan ataupun suka membuat perbandingan. Macam mana nilai dari segi kebendaan, lifestyle dia yang tidak selaras dengan kemampuan ataupun kepulauan diri menyebabkan mungkin berlaku konflik dalam diri dia dulu. Kenapa saya tak boleh buat macam itu? Kenapa gaji saya rendah daripada gaji dia kan? Kenapa saya ada SPM saja, dia ada degree dan sebagainya. So ini menyebabkan konflik dalam diri dia. Dan kenapa itu yang menyebabkan perbandingan yang dalam diri dia juga kerana mungkin dia tak reda dengan apa yang ada atau tak cukup bersyukur dengan Allah SWT apa yang ada pada diri dia. Itulah yang mungkin penyakit yang akan menyebabkan suka membanding-bandingkan diri. Bila suka membandingkan diri kita dengan apa saja, sama benda ke individu atau apa saja, maka kita akan berlaku konflik dalam diri kita. Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan, bila ego mendominasikan pemikiran anda, macam mana sesuatu ego itu boleh mendominasikan pemikiran? Biasanya keegoan ni ataupun rasa tinggi diri ni, mungkin dari aspek psikologi mungkin berbeza lah, tapi kalau orang awam ni anggap ego tu ialah satu rasa yang meninggi diri. Bila berada mendominasikan pemikiran seseorang itu, maka pertamanya apa yang terjadi, self love dia atau self egocentricnya akan kuat, terlalu menebal. Maksudnya cintakan diri kita sendiri, kita tak percaya pada orang lain, kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain, dan orang lain mungkin tak hebat daripada orang daripada kita. So inilah sikap self love yang terlalu menebal. Kemudian ego juga wujud kerana pemikiran yang rigid ataupun kita tidak terbuka. Maksudnya kita hanya dapat melihat tapi kita yakin bahawa kita lebih hebat daripada orang lain, kita lebih boleh daripada orang lain. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak mahu membuka ruang untuk lebih terbuka dan lebih punya berbagai-bagai jenis pemikiran yang lain. Jadi rigid sangat. Dan kemudian ego ini akan mendominasikan pemikiran ini kerana kita mungkin mudah untuk nak salahkan orang lain, mudah untuk salahkan isu-isu lain ni, dan ini menyebabkan satu pemikiran yang distorted ataupun satu pemikiran yang sakit dan menyebabkan berada di dalam situasi konflik yang tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia konflik diri yang ketiga yang selalu berlaku? Yang ketiganya, suka bermain-main dengan persepsi. Saya dah pernah cerita tentang persepsi dulu, macam mana persepsi kita yang mungkin kita rasa macam okey je kan, tetapi rupanya persepsi itu perlu kita semak balik. Tapi kalau orang yang suka bermain-main dengan persepsi ni, dia akan cepat menimbulkan konflik dalam diri dia. Kenapa? Pertamanya mungkin dia dominan diri yang tebal, yang suka menyatakan who are you. Apa-apa saja dia akan kata who are you. Persepsi dia sudah berbeza. Kan? Who are you? Kenapa? Cepat-cepat dia kata bahawa persepsi dia lebih hebat daripada persepsi orang lain. Yang keduanya, persepsi yang kedua ialah yang menyebabkan kita ni berada dalam konflik ialah overgeneralization, ataupun secara umumnya kita menganggap semua orang sama. Saya macam ni, you all pun macam tu juga, kan? Saya sebenarnya saya fikir inilah yang terbaik. Orang lain akan fikir yang sama juga, tetapi kemungkinan orang lain berbeza pemikiran dengan dia, dan kemudian itulah menyebabkan dia akan rasa terpencil. Bila terpencil, bila suka bermain dengan persepsi-persepsi ini, maka akan wujud konflik dalam diri dia. Dan kemudian mengutamakan populariti. Maksudnya apa saja dalam kehidupan dia lebih kepada inginkan populariti, ataupun orang nak supaya orang nampak dia, orang hormati dia, orang menghargai dia. Dan ini menyebabkan rasa kalau orang tidak menghormati, kalau orang tidak memberi penghargaan dan sebagainya itu, maka dia akan rasa sesuatu yang berbeza, dan kemudian itulah yang akan menyebabkan konflik dalam diri dia. Dan mungkin satu lagi persepsi yang selalu menyebabkan konflik diri dalam seseorang itu ialah orang lain lemah. Kan, maksudnya dia ni nak menang je,
nak main kena menang juga, ya. Apa-apa saja nak cakap pun kena menang, berkomunikasi dia kena menang, ya. Orang lain nak kalah aja. So ini menyebabkan konflik dalam diri dia, bukan pada orang lain tapi mungkin pada diri dia. Jadi ini menyebabkan konflik diri yang sangat menebal, hasil daripada suka bermain-main dengan persepsi. Ya, tuan-tuan dah ada 3 tu, ada lagi 2 kan? Ya. Baiklah. Yang keempatnya, tuan-tuan puan, ialah seseorang itu tidak bijak mengenal pasti mana yang hak dan mana yang batil. Ini kita dah masuk dari aspek apa? Kerohanian atau agama sikit kan. Pasal apa? Sesuatu manusia itu dijadikan ke muka bumi ini penuh dengan kebaikan dan kemudian penuh dengan keikhlasan, hati-hati yang ingin nak membuat kebaikan. Tetapi orang yang dia tak bijak untuk mengenal pasti sama ada yang hak dan yang batil ni, dia akan berada dalam konflik. Apa dia? Pertama, nilai kepercayaan dia ataupun belief system dia yang salah. Kerana apa belief system yang salah ini? Kerana dia mungkin ada kepentingan diri dia. Ada sesuatu yang ia inginkan tapi ia tidak dapat, maka ia akan mengubah belief system dia. Mungkin orang lain anggap betul ke ni kan, tapi bagi dia ya begini. Ini kepercayaan dia atau nilai kepercayaan dia, ya. Yang keduanya mungkin nilai dunia ni, maksud dia penilaian diri individu itu pada dunia lebih dominan daripada nilai-nilai yang lain. Ini mungkin dia lebih kepada kebendaan lah kan, ya. Apa saja dia nak buat kebendaan, apa saja dia nak ada segi ganjaran-ganjaran dan sebagainya. So hingga terlupa bahawa kehidupan kat dunia ini bukan untuk itu. Bukan nak minta dunia je atau nak rebut dunia saja. Tapi yang lebih hebat ialah kita nak merebut juga dunia dan juga akhirat. Jadi orang yang tak nampak ini, dia akan merasa bahawa apa yang hak dan yang batil tak betul ataupun tak berkonflik. Jadi bila berkonflik, maka awal-awal dia akan menyerang diri individu sendiri. Dan kemudian untuk yang ini juga mengatakan bahawa bila dia sedang tak kenal pasti tentang hak dan batil ini, kerana apa? Nilai adalah sama. Ini sangat bahaya ni. Kenapa? Bila dia boleh mengatakan bahawa nilai itu adalah sama, maka dia tak nampak mana satu yang baik, mana satu yang tak baik, mana satu yang halal, mana satu yang haram, ataupun mana satu yang boleh mendatangkan manfaat dan juga mana satu yang mendatangkan mudarat. Sehingga dia boleh menebalikkan yang haram itu adalah yang terbaik, mungkin yang mudarat itu adalah yang terbaik, hingga ia menyebabkan apa? Nilai dia seolah-olah macam telah pun dipesongkan dan akhirnya dia anggap semua nilai baik dan juga jahat itu sama. Ini yang jahat ni kan, atau yang mungkin merosakkan diri kita kan. Ini mungkin ada pemikiran-pemikiran apa? Pemikiran-pemikiran yang liberalisme, ya. Maksud dia menganggap semua itu sama, menganggap tu sama dia baik ke tak baik, asalkan tujuan dia baik, akan dapat dia baik, maka tu baik. Tak mengira apa? Tidak mengira apa yang dia buat itu adalah yang tak betul dan sebagainya, ya. Mungkin dia menipu orang, yang penting lepas dia dapat tipu orang, dia akan boleh buat apa? Buat sekolah ke apa ke, dia berbakti dengan orang lain, tapi hasil daripada tipu. Jadi itu dianggap sebagai apa? Sesuatu yang berkonflik dalam diri dia, kerana dia tak nampak, tak dapat nak cerakinkan antara mana yang baik dengan yang tak baik. Dan mungkin satu yang paling tepat menggambarkan ini ialah daripada Imam Al-Ghazali. Bila dia tak dapat mengenal pasti tentang yang hak dan yang batil itu, ialah kerana apa? Dia tidak dapat menilai nilai hawa nafsu yang sedang menjerat dalam diri dia, dengan apakah naluri hati dia, yang keinginan untuk nak kebaikan yang Allah dah bagi pada dia. Jadi mereka sedang berperang dengan apa? Hawa nafsu, dan hawa nafsu telah pun menguasai dia sehingga tak nampak yang hak dan juga yang batil, ya? Dan akhir sekali konflik diri berlaku kerana enggan membuka topeng diri sendiri. Saya pernah bercakap tentang topeng diri kan. Jadi hari ini topeng diri itu kalau kita tak nampak ataupun kita sentiasa memakai topeng diri kita sendiri, ya, ada psikologi mengatakan bahawa persona tadi kan, maka seseorang itu akan berada dalam konflik. Kerana bila dia banyak topeng atau hanya menggunakan topeng diri dia sendiri, maka dia sudah tidak nampak diri dia sendiri, ya. Dan apa dia punya kesan dia atau apa dia punya impact dia, iaitu helah bela diri yang banyak, yang menebal.
ya, yang akhirnya nanti semua sekali dia banyak alasan. Dan kemudian apa saja yang dia perkatakan itu mungkin bukan apa yang real, bukan apa yang realiti dia. Kemudian personality yang rapuh, dia tak dapat menggambarkan watak personality yang sebenar dalam diri dia kerana dia sedang berada dalam konflik, ya. Kemudian mungkin dari segi pemikiran, dari segi perasaan, dari segi emosi dia tidak dapat dijelmakan secara yang realistik dan mungkin dia berada dalam keadaan yang hipokrit, ya. Dan akhirnya mungkin orang yang enggan buka topeng ini seolah-olah dia ialah diumpamakan sebagai katak di bawah tempurung kaca. Dia boleh tengok orang luar tapi dia nak berubah tak boleh. Akhirnya perubahan dalam diri dia terbantut, ya tuan-tuan puan. Jadi itu dah 5 konflik diri yang saya katakan untuk hari ini. Yang pertama ialah suka membanding-bandingkan diri. Yang kedua, ego yang mendominasikan pemikiran anda. Yang ketiganya, suka bermain-main dengan persepsi. Yang keempatnya, tidak bijak untuk mengenapasi tentang mana yang hak dan yang batil. Dan akhir sekali saya katakan tadi ialah enggan untuk membuka topeng diri sendiri. Jadi tuan-tuan puan, apakah pengajarannya untuk siri kali ini, ya? Antara lain ialah pertama, konflik tidak boleh dinafikan. Semua orang ada konflik kerana itu ialah ujian Allah SWT, ya. Tetapi yang bagusnya manusia ni yang Allah bagi pada manusia ini ialah sebarang konflik yang Allah bagi pada manusia ini boleh diurus. Kenapa? Bila ia berlaku sebagai suatu ujian, maka Allah dah tahu dah ujian ini memang boleh diselesaikan oleh orang yang Allah bagi pada dia ujian atau konflik tadi. So, jadi konflik itu memang boleh diurus. Yang keduanya, pengajaran ini ialah janganlah kita isytiharkan perang kepada diri sendiri dengan 5 konflik dalam diri kita. Saya dah katakan tadi kan. Jadi jangan pula kita mudah mengisytiharkan perang pada diri kita sendiri dengan membuat konflik pada diri kita sendiri yang 5 tadi, ya? Dan akhirnya rupa-rupanya peperangan yang sebenar ialah peperangan kita dengan hawa nafsu. Kalau kita berjaya hapuskan musuh hawa nafsu tadi, maka insya-Allah konflik kita akan dapat diredakan, konflik kita akan dapat diurus, ya. Dan insya-Allah kita akan stabil emosi kita dan insya-Allah kita akan berada pada seorang yang menjadi personality yang terbaik dan personality yang mungkin boleh menjadi yang lebih hebat lagi daripada yang sedia ada. Kerana apa? Kita tahu bahawa kita nak jadi orang yang lebih hebat hari ini daripada semalam dan mungkin hari esok lebih hebat daripada hari ini, ya. Itulah saja untuk kita bincangkan pada episod kali ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang yang mungkin akan kita kupas lagi tentang konflik diri. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.